Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Namala binti Rahmat akan menerangkan kepada anda mengenai two range DC emitters. Two range DC emitter. Ini adalah merupakan satu model bagi meter DC emitter iaitu model SM1104. Okey, jika pelajar lihat di sini kita ada terdapat tiga terminal. Okey, pertama adalah merupakan terminal negatif, ada satu saja, and then ada dua pilihan untuk terminal positif. Ini adalah yang pertama adalah bagi range 0.5 ampere, yang kedua adalah merupakan bagi range 3 ampere. Okey. Selalunya untuk soalan tu range DC emitter, pelajar dikehendaki melukis lita, skematik lita ataupun lita skematik bagi tu range DC emitter. Berikut adalah dia punya lita skematiknya. Okey, kita mulakan dengan bekalan kuasa and then disambungkan seterusnya kepada perintah arsyan yang pertama. Sebab dia tu range, maka ada dua. Okey, ini adalah yang kedua. Dan kita sambungkan kepada meter. Okey. Di sini ada satu selector. Okey. Kita labelkan dia sebagai switch. Okay. Kita labelkan sepenuhnya lita ini. Ini adalah bekalan kuasa, simbolnya adalah V. Ini adalah polariti positif dan bawah ni adalah polariti negatif. Ini adalah arsyan 1. Okey. Yang ini adalah arsyan 2, arsyan 2. Dan internal resistor ni kita panggil dia sebagai RM. Okey, terdapat bekalan arus yang mengalir daripada bekalan kuasa. Okey, arus yang mengalir. Okey, kalau kita lihat dekat sini, switch ni adalah kepada arsyan yang pertama. Okey, ini adalah I. Okey, ataupun I total. Kalau kita lihat dekat sini, switch ni sentuh kepada arsyan 1. Jadi tak ada arus yang mengalir dekat sini. Okay, tiada sambungan dekat arsyan tu. Maka tadi kita boleh simplifykan dia, kita permudahkan dia seperti berikut. Okay, seterusnya kita sambungkan dia kepada meter. Okey, rintangan dalaman dia yang kita kenali sebagai RM. Sini adalah RM. Right. Ini adalah arsyan 1. Okey, ini adalah S, switch. Ini polariti positif, bawah ni negatif. Ini adalah bekalan kuasa. So, dekat sini adalah I. Okey. Oleh kerana sini arsyan, yang sini arsyan 1, maka arus yang mengalir dekat sini adalah arsyan 1. Sini adalah IM. Alright. Ini untuk yang pertama. Menggunakan hukum voltage equation. Okay. Voltage equation. Okay. Voltage drop dekat bahagian ni, iaitu dekat arsyan 1 ini kita kenali sebagai V shunt 1. Okay. Arus yang mengalir dekat meter ni kita kenali sebagai VM. Okay. Voltage equation V shunt 1 sama dengan VM. Okay. Gunakan hukum Ohms. V adalah Ohms law. V is equal I darab dengan R. Itu arus darab dengan rintangan. Okay, ini Ohms law. Okay. So sekarang V shunt 1, maka kita kembangkan, dia akan menjadi I shunt 1 darab dengan R shunt 1. Okay.
sama dengan IM darab dengan RM. Okey. Oleh kerana kita nak mencari Arshan. Jadi ini adalah merupakan pelakon utama dia. Okey. Yang ini. Sekarang kita kena cari perintang dulu. Nilai rintangan bagi Arshan. So Arshan 1 sama dengan IM darab dengan RM bahagi dengan Aishan 1. Okay. Aishan 1, ini pelakon utama dia. Jadi kita untuk yang bahagian ni samalah. Kita kena cari apakah dia nilai Aishan 1 dengan Aishan 1. Okay. So sekarang dekat sini equation ni ada Aishan 1. Maka dia tak complete lagi. Jadi nak selesaikan ni, kita kena gunakan current equation. Okay. Iaitu I sama dengan, itu I yang keluar daripada bekalan ni. Okay. I total. I sama dengan Aishan 1. Jumlah bagi Aishan 1 sebab dia pecah 2. Aishan 1 dengan IM. Tambah dengan IM. So, kita nak cari Aishan 1. Jadi, kita letakkan dia di sini. Okay. I sama dengan Aishan 1 sama dengan I tolak IM. Okay. Ini dia punya formula dia. Okay. I di sini. Okay. Bila dia kata two range, sebenarnya dalam soalan nanti, dia akan bagi dua range. Okay. Bila range, nilai dia selalu macam dekat sini. Contoh dia adalah 0 sehingga 0.5 ampere. Range kedua adalah 0 hingga 3 ampere. Ni bagi model ni lah. Jadi sekarang ni, untuk yang ini, I total ni, kita labelkan dia sebagai range yang pertama. So, I1. Okay, I total yang pertama tolak dengan IM. Jadi, Arshan 1. Okay, kita replacekan nilai ini. Masukkan ke sini. Okay, gantikan. Replace atau kita gantikan. Maka dia akan dapat formula sebenar bagi Arshan 1 adalah seperti berikut. Arshan 1 adalah IM darab dengan RM bahagi dengan I1 tolak dengan IM. Okey, ini adalah formulanya. Okay, ini adalah sambungan yang pertama di mana switch disambungkan kepada Arshan 1. Okay, kita dah dapat tadi Arshan 1. Sekarang kita pindahkan switch ni kepada Arshan 2. Right, kita pindahkan dia. Okay, sebab switch bertindak sebagai selector. So, kita pindahkan dia kepada Arshan 2. Okay, di sini. Selector ni pergi kat sini. Okay. Sekarang, kita lihat Arshan 1 ni tidak lengkap. Iaitu tak ada sambungan di bawahnya. Maka yang ini tak ada arus mengalir kat sini. Jadi, arus hanya mengalir dekat Arshan 2. Maka litak ini kita permudahkan seperti berikut. Okay, di bekalan. Okay. Sambung kepada Arshan 2. Ini kedudukan switch tadi. Disambungkan kepada meter. Okey. Dan ini lengkap dia lah untuk terminal. Sambung kepada terminal negatif. Now kita labelkan dia. Ini adalah V. Ini polariti positif. Ini negatif. Right. Ini adalah Arshan 2. Ini adalah RM. Okey, arus yang mengalir ni oleh
kat sini adalah I. Okay, I total. Oleh kerana ini adalah range kedua, maka I ini kita labelkan sebagai I2. I2 ni dipecahkan kepada yang pertama ialah I-shunt. Sini arus yang mengalir kat RM iaitu dalam internal resistance bagi meter dipanggil sebagai IM ataupun I full scale deflection. Okay. Sama seperti sebagaimana kita nak dapatkan I-shunt 1 tadi, maka yang pertama kita gunakan voltage equation. So, kalau voltage equation, kita kena faham dekat sini, bila ada arus mengalir dekat R-shunt, okay, mengalir dekat satu perintang, sini I-shunt 2, R-shunt 2. Okay, jadi voltage drop kat sini kita labelkan dia sebagai V-shunt, okay, V-shunt 2. Arus yang mengalir dekat RM ni, okay, bila ada arus mengalir dekat internal resistance RM, maka voltage yang drop kat sini dinamakan sebagai VM. Okay, gunakan voltage equation. Okay, voltage equation. V shunt 2 is equal with VM. Maksudnya V shunt 2 adalah sama dengan VM. Okay, daripada hukum Ohms, kita tahu V bersamaan dengan IR. So, kat sini adalah V shunt 2, maka arus yang mengalir kita labelkan sebagai I shunt 2 darab dengan R shunt 2. Sama dengan IM darab dengan RM. Okay. Pelakon utama untuk litar ni ialah ni dua ni, iaitu R-shunt 2 dengan I-shunt 2. Inilah pelakon utama dia. Jadi, kita keluarkan R-shunt 2 ni. So, R-shunt 2 dia jadi sama dengan IM darab dengan RM bahagikan dengan I-shunt 2. Okey. I-shunt 2 ni tak lengkap lagi, tak complete. Sebab dia juga adalah merupakan salah satu pelakon dalam litar ni. Jadi, kita gunakan current equation. Okay, current equation. Okay, current equation. I2 sama dengan, iaitu daripada bekalan kuasa ni. Okay, I total iaitu I2. Sama dengan ataupun jumlah bagi I-shunt 2 tambah dengan IM. Okay, so sekarang kita keluarkan I-shunt 2 ni. Maka I-shunt 2 adalah I2 tolak dengan IM. Okay, kenapa kita dapat I2? Sebagaimana saya bagi tahu tadi, ini adalah range yang kedua, maka I total ni kita labelkan dia sebagai I2. So, ini adalah formula bagi I-shunt 2. Okay, I-shunt 2. Kita gantikan kat sini. Maka kita akan dapat R-shunt 2 adalah sama dengan IM darab dengan RM bahagi dengan I2 tolak IM. Okay. Ini adalah R-shunt 2. Okay, sekarang kita akan lihat exercise. Okay, contoh two-range DC emitter. Okay, berdasarkan pada soalan ini, design a multi-range emitter by using direct method individual shunt to give the following range 10 mA and 50 mA. Okay, dekat sini ada dua range. Okay, satu adalah 10 mA. Right. Yang ini adalah yang pertama. Ini adalah range kedua. Okay, kita dah tahu dah bila range ni, ini adalah
I1, ini adalah I2. Okay. If PMMC have internal resistance of 10 ohm. Internal resistance ini adalah RM. Okay, nilai dia adalah 10 ohm. Okay. Kita keluarlah kat sini. RM adalah 10 ohm. So, kita ada I1, range yang pertama iaitu 10 milliampere. Okay, yang kedua, I kedua adalah 50 milliampere. Okay, ada setengah soalan dia bagi macam gini, 10 milliampere. Ada setengah soalan dia bagi macam gini. So, sama je. Okay, apa-apa hal pun kita tetap ambil nilai yang ini. Right? So, seterusnya, I full scale. Okay, dekat sini, I full scale of 3 milliampere. I full scale ini adalah IM. Okay, kita tahu IM juga dikenali sebagai I full scale deflection. Right? Nilai dia adalah 3 milliampere. Then, calculate the value of the required shunt resistance. Okay, maksudnya dekat sini ada berapa shunt resistance? Sebab tu range kan? Ada dua range. Maka shunt resistance yang kita nak kira ialah R shunt 1. And then satu lagi ialah R shunt 2. Okay, first, tengok dekat sini, design. Maka pelajar perlulah melukis. Okay, lukiskan litar bagi two range DC emitter seperti berikut. Okay, pengkalan kuasa ni kita sambungkan kepada R-shunt yang pertama. Juga ada R-shunt yang kedua. Sambung kepada meter. Okay. Dekat sini perlu ada selector. Kita letakkan dia dekat sini. S. Simbol dia adalah S. Which sambung kepada negatif bekalan. Okay, label. Plus minus, ini adalah V. Okay, ini adalah R shunt 1. Ini adalah R shunt 2. Ini adalah RM. Alright. Okay, sini adalah I. Okay, I inilah nanti kita tukarkan kepada I1 dan juga I2. Okay, yang ini adalah yang melalui arus I ni pecah kepada I-shunt. Okay, sebab dia selector ni sambung dekat I-shunt 1. Sini adalah I-shunt 1. Okay, ini adalah I-shunt 2. Ini adalah IM. Okay, I-shunt 2 ni jika kita ada sambungan. Ini sekarang ni kita tak ada sambungan kat sini. Just lukis macam gini. Okay, and then masukkan nilai. IM tadi kita dapat apa? I full scale dia adalah 3 milliampere. And then RM dia adalah 10 ohm. Alright. Ini I1 dan juga I2. Okay, ada dua. Bila kita sambung dekat sini, dia jadi I1 lah. Sebab ni range yang pertama. Okay, bila kita sambung dekat R-shunt tu, kita kena ambil I2 di sini. Okay, sekarang awak lukis saja macam gini pun dah dapat markah dah. Dan kita kena kira R-shunt 1. Tadi kita dah tahu dah formula bagi R-shunt 1. Okay. R-shunt 1 adalah IM darab dengan RM bahagi I1 tolak IM. Okay. R-shunt 2 adalah IM darab dengan RM bahagi I2 tolak IM. Okay, soalan ni dia tak ada suruh kita derive formula. Kita just kena ingatlah ini adalah formula bagi R-shunt 1, ini adalah R-shunt 2. So, kita masukkan nilai kat sini. Okay, IM ialah I full scale deflection 3 milliampere darab dengan 50 ohm. 10 ohm sebenarnya. Okay, 10 ohm.
bahagi. Okey, I1. I1 adalah 10 miliampere tolak dengan IM 3 miliampere. Okey, kita selesaikan satu-satu. Baik. Yang ini kita nak tekan kalkulator. Kita keluarkan kalkulator digital kita kat sini. Okey. Sini 3 miliampere darab dengan 10 ohm. Okey. 3 shift mili darab 10 ohm. Okey. Kita dapat 0.03. Okey. 0.03 bahagi 10 miliampere tolak 3 miliampere ialah 7 miliampere. Okey. Bahagi. Okey. 7 shift 5 ni ialah untuk mili. Okey, kita akan dapat 4.2857 ataupun kita bundarkan, okey, kita dapat 4.29 ohm. Boleh tak kalau nak tulis 4.285 boleh sahaja. Okey, 4.286. Nah, kalau kita ambil 3 tempat perpuluhan. Okey, ini yang pertama. So, yang kedua, Ashan 2, kita IM ialah 3 miliampere darab dengan RM iaitu 10 ohm bahagi dengan I2 ialah yang ini. Okey. 50 miliampere tolak dengan 3 miliampere. So, kita dapat, okay, alright. Okay. 3 miliampere darab 10 ohm kita dah dapat tadi iaitu yang ini. Sama je lah. 0.03 bahagi dengan 50 miliampere tolak 3 miliampere ialah 47 miliampere. Okay. So, kita akan dapat 0.03 bahagi dengan 47 mili shift 5. Untuk dapat mili, kita akan dapat 0.638 ohm. Ataupun kita budarkan pada dua tempat perpuluhan, kita dapat 0.64 ohm. Right? Okay. Itu sahaja. Jadi, bila kata ada soalan ni, jangan lupa lukiskan litak ini. Okay? Tanda X ni sebab kita tak buat sambungan. Salah satu sahaja. Yang penting kita labelkan dekat sini ialah Ashan 1. Okay, ini Ashan 2. Okay, bila sambungan lengkap, maka ada aruslah mengalir dekat sini. Sebab bila kita yang range yang kedua ni. Okay, ini adalah IM. Okay, masukkan nilai yang ada ni. Bukan masukkan nilai, kita letakkan nilai di sini. Okay, ini untuk lita. Okay, selalunya soalan macam ini. Okay, kalau misal kata dia adalah misal kata 8 markah, sini biasanya akan bawa dalam 2 markah, 3 markah, 3 markah. Okay, tengok pada pemarkahan yang dia beri. Okay, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.